Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasihi, lagi saya sayangilah. So hari ini kita bertemu lagi dalam satu lagi rakaman video, topik berkenaan dengan bab yang keempat, iaitu sejarah dan politik. So harap kamu dah baca lah atau kamu dah tengok lah berkenaan dengan topik yang saya dah bagi kepada anda sebelum ini. Masih lagi bab 4, tapi kali ini kita tengok kepada part yang kedua ataupun bahagian yang kedua. So part 1 saya harap kamu boleh hadam, boleh tengok, boleh faham dan sebagainya. InsyaAllah dalam kelas ataupun mungkin dalam sesi-sesi yang lain anda boleh bertanyakan soalan. Kalau jika tidak mempunyai kefahaman ataupun tidak perlukan lebih penjelasan, insya-Allah. Okey, so hari ini ataupun kali ini, so harap kamu boleh memberikan sepenuh perhatian pada video kali ini, insya-Allah akan memberi banyak manfaat kepada anda semua. Okey, so hari ni kita tengok, kalau ditengok di skrin laptop awak ataupun di handphone awak dan sebagainya, ini merupakan tarikh ataupun tarikh yang penting untuk kita ingati, iaitu pada 16 September 1963. Apakah tarikh 16 September 1963? Kalau ingat 16 September ni, kalau setiap tahun pasti anda ingat apakah hari yang diingatkan ataupun apakah hari yang penting pada 16 September ini sendirilah. Ada yang boleh jawab? Ada boleh rewind balik apakah yang berlaku pada 16 September 1963 ataupun setiap tahun diumumkan cuti pada 16 September inilah. So 16 September ini pada tahun 1993 ialah merupakan hari Malaysia kita ataupun hari di mana kita membentuk sebuah negara Malaysia yang baru. So apakah hari Malaysia ini ataupun apakah Malaysia ini, pembentukan Malaysia ini? Pembentukan Malaysia ini adalah satu wilayah yang telah dicadangkan ataupun wilayah yang telah disyorkan oleh seorang tokoh kita, iaitu Tunku Abdul Rahman ataupun Perdana Menteri kita. Salah satu negeri ataupun salah satu wilayah yang telah dibentuk ataupun yang dicadangkan adalah, pertama adalah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Ini merupakan antara negara yang menjadi perkara yang penting atau perkara yang negara-negara yang ataupun wilayah-wilayah yang menjadi cadangan pada permulaannya. So antara ni hanya 4 negara sahaja yang berjaya ataupun yang menyertai Malaysia lah, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Okey, apakah topik-topik kita pada hari ini? Apakah yang kita akan tengok? Salah satunya topik-topik, contohnya faktor-faktor pembentukan Malaysia, reaksi terhadap penubuhan Malaysia, reaksi kepada negara-negara jiran, proses-proses pembentukan Malaysia, pengisytiharan Malaysia dan juga pemisahan Singapura. Dan kita akan tengok juga iaitu berkenaan dengan perlembagaan Malaysia, iaitu berkenaan dengan pengenalan takrif dan juga perlembagaan, kandungan perlembagaan persekutuan, unsur-unsur tradisi kita, contohnya institusi beraja, agama Islam, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan Mentera di Sabah dan Sarawak dan juga hak-hak kebebasan asasi. So ini adalah antara negara-negara. Ini merupakan antara negara-negara yang membentuk Malaysia. Salah satunya Malaya, Singapura, Borneo Utara ataupun hari ini dikenali dengan nama Sabah dan juga Sarawak. So 4 negara inilah yang berjaya ataupun yang melahirkan sebuah negara yang baru ataupun sebuah negara yang lebih hebat, lebih padu orang katalah. Sebelum kita dah berjaya ataupun Tanah Melayu kita dah berjaya membentuk sebuah Persekutuan Tanah Melayu. Satu perkara yang paling penting sekali yang perlu kamu ingat adalah Persekutuan Tanah Melayu, kemerdekaan negara kita dengan pembentukan Malaysia merupakan satu perkara yang berbeza ataupun dua perkara yang berbeza. Persekutuan Tanah Melayu ataupun kemerdekaan negara dibentuk pada
31 Ogos 1957. Manakala pembentukan Malaysia adalah telah dibentuk pada 16 September 1963. Beza antara kedua-duanya hampir 6 tahun. So di sini permulaannya negara kita ni dulu-dulunya hanya melibatkan tanah Melayu sahaja, semenanjung tanah Melayu. Tetapi selepas terbentuknya penubuhan Malaysia ini, dia menjadi sebuah negara ataupun sebuah menjadi negara yang lebih besar. Bergabung dengan Singapura, bergabung dengan Borneo Utara, bergabung dengan Sarawak. Itu yang menjadikan negara kita ni lebih besar ataupun lebih kuatlah berbanding sebelum inilah. Okey, ini adalah antara ucapan. Ini merupakan ucapan ataupun saranan Tunku Abdul Rahman semasa mengadakan ataupun semasa bercakap dengan para wartawan di Singapura, iaitu semasa makan tengah hari bersama dengan para wartawan di Singapura. So, apakah kata-kata dia ataupun apakah perkara yang telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman ini sendiri? Yang dikatakan ataupun apakah yang dikatakan adalah lambat laun tanah Melayu harus bersefahaman dengan Britain dan rakyat-rakyat Singapura, Borneo Utara, Brunei dan juga Sarawak. Adalah agak terlalu awal untuk saya menyebutkan cara bagaimana persefahaman itu dapat dicapai. Namun tidak dapat dielakkan bahawa kita perlu mencapai objektif ini dan memikirkan satu rancangan bagaimana wilayah-wilayah ini dapat dibawa kepada satu kerjasama politik dan juga ekonomi yang rapat. Itu yang dilaungkan ataupun fikiran yang telah diwawarkan kepada wartawan-wartawan di Singapura. So di sini gambaran yang ingin dijelaskan oleh Tunku Abdul Rahman bahawa beliau sendiri menyatakan ataupun berhasrat untuk menggabungkan beberapa wilayah. Contohnya Singapura menggabung dengan Sabah, menggabungkan Brunei, begitu juga dengan Sarawak menjadi wilayah yang lebih besar, lebih kuat dan juga lebih bersefahaman di antara satu sama lain untuk meningkatkan lagi kerjasama khususnya dari segi politik dan juga ekonomi. Kalau kita lihat negara-negara jiran kita seperti Singapura, Sabah, Sarawak masih lagi belum mencapai kemerdekaan negara. Masih lagi berada dalam keadaan tidak menentu. So dia perlukan satu panduan ataupun perlukan satu kesepaduan di antara negara-negara ini supaya dia dapat membina ataupun dapat memberikan kemerdekaan kepada mereka tersebutlah. Itu yang jangkaan ataupun pandangan yang telah dilontarkan oleh Tunku Abdul Rahman itulah. Okey. Okey, apakah faktor-faktor dia ataupun mengapakah Malaysia ini dibentuk? So ada lebih kurang 5 faktor-faktor ataupun sebab-sebab mengapa terbentuknya Malaysia ini sendiri. Salah satunya adalah pertama adalah untuk mengelakkan ancaman komunis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memberikan kemerdekaan. Yang ketiga adalah untuk berkongsi ekonomi. Dan yang keempat adalah membela masyarakat Bumi Putera dan akhir sekali adalah untuk menjaga hak dan juga keistimewaan orang Melayu di Sabah dan Sarawak lah. Itu merupakan antara faktor-faktor dia ataupun yang menyumbang kepada terbentuknya Malaysia lah. Tapi antara faktor-faktor yang paling besar sekali ataupun faktor yang paling utama saya merasakan ia adalah faktor untuk mengelakkan daripada ancaman komunis. Satu ancaman yang cukup besar lah pada masa tersebut kalau kita tengok komunis ini. Kalau era-era tahun 1960-an, selepas kita merdeka dan sebagainya, walaupun pada awalnya sebelum merdeka lagi kita juga mendapat ancaman khususnya di tanah Melayu, tetapi pergerakan komunis ini tidak habis di situ saja. Masih lagi ada saki baki ataupun masih lagi ada kekuatan yang ada khususnya di negara-negara jiran kita seperti Singapura, Sabah, Sarawak dan masih lagi pergerakan-pergerakan mencuba untuk memperandakan negara-negara khususnya di Asia Tenggara ini sendirilah. Okey. So kita tengok di Singapura contohnya. Komunis mula masuk ke dalam negara tersebut yang mana kita boleh lihat bahawa kekalahan calon PAP dalam dua pilihan raya di Singapura iaitu di kawasan Teluk Ansong, di Ansong dan juga Hong Ling telah memperlihatkan bahawa kekuatan komunis itu semakin besar di Singapura. Dan kekalahan di Hong Ling juga Ansong itulah yang menjadi penyumbang ataupun yang menyebabkan Lee Kuan Yew ataupun seorang pemimpin tindakan Parti Tindakan Rakyat PAP untuk bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman untuk mengekang dan juga untuk mempertahankan
kedaulatan negara masing-masing daripada terus dirobek ataupun terus diambil ataupun diresapi oleh pengaruh-pengaruh komunis, khususnya di barisan sosialis itulah. So dia melihat kepada kekuatan dan juga kemaraan Singapura, kemaraan komunis mula bergerak semakin menjadi, khususnya di Singapura, juga turut memberi kebimbangan kepada Tunku Abdul Rahman. Kerana melihat Tunku Abdul Rahman, negara kita ni dekat dengan Singapura, berhampiran dengan Singapura. Kalau kita biarkan ataupun kemungkinan akan mula akan kembali merasapi ataupun mula mereka akan masuk ke dalam tanah Melayu kita ataupun Malaya itu sendirilah. So itu memberi satu kebimbangan kepada negara kita ataupun Tunku Abdul Rahman lah. Itu faktor yang pertama atau faktor yang menyumbang kepada pembentukan Malaysia. Faktor yang kedua adalah untuk memberikan kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu berita gembira kepada orang Sabah dan juga orang Sarawak yang mana mereka menanti-nantikan ataupun mereka sangat menginginkan negara mereka dimerdekakan ataupun mendapatkan kemerdekaan kerana mereka dah lama diperintah ataupun dijajah oleh kuasa-kuasa besar, khususnya daripada British, daripada James Brooke, daripada Syarikat Borneo Utara dan sebagainya. So dia melihat ataupun dia ingin sama juga seperti negara-negara lain seperti Tanah Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan seperti mereka lah. So, dengan adanya pembentukan Malaysia ini, cadangan kita, kita akan memberikan kemerdekaan kepada mereka dengan lebih cepat lagi, lebih pantas lagi. Mungkin dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun sahaja. Tetapi kalau mereka tidak menyertai Malaysia ataupun mereka menolak menyertai Malaysia, mungkin memakan masa yang agak lebih lama daripada apa yang kita sasarkan. So mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun dan sebagainya. So dengan kecadangan kita ataupun kita memberikan kemerdekaan kepada Sabah dan juga Sarawak, ia akan membuka mata kepada orang Sabah dan juga orang Sarawak untuk melihat bahawa kebaikan yang ada pada pembentukan Malaysia ini. Walaupun kita dah merdeka dah tahun 1957, kan, kita pun memberikan sedikit sebanyak satu gambaran kepada mereka bahawa apabila merdeka, kita boleh apa saja yang kita lakukan. Kita boleh memerintah secara sendiri, kita boleh lantik orang tempatan, kita boleh membina negara kita dengan cara kita sendiri tanpa terikat dengan kuasa-kuasa luar dan seterusnya dapat membela masyarakat orang kita sendirilah. So dengan membawa masuk ataupun kita memberikan mengajak khususnya Sabah dan Sarawak ini ke dalam Malaysia, dia akan lebih memudahkan dan juga mempercepatkan lagi kemerdekaan di kedua-dua wilayah ini. Itu yang paling penting sekali lah diinginkan ataupun apa yang dihasratkan oleh mereka lah, di samping untuk mengelakkan daripada komunis untuk membentuk ataupun untuk mengekang kuasa-kuasa yang ada di Sabah dan juga Sarawak. Sebab pengaruh komunis di Sabah Sarawak pun masih lagi ada, masih lagi ingin meneruskan pengaruh mereka. Itu yang menyumbang ataupun yang menyebabkan kita perlu segera memberikan kemerdekaan dan juga membantu orang Sabah dan juga Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan sendirilah. So kita boleh tengok hari ini Sabah dah berjaya, dah maju, dah Sarawak pun dah maju, walaupun kita perlukan banyak lagi pembangunan ataupun banyak lagi bantuan yang perlu kita kekalkan kepada mereka lah. Okey, faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah dari segi ekonomi ataupun kita berkongsi ataupun kita memberikan ekonomi kita bersama-sama, kita bangunkan bersama-sama dengan semua negara-negara yang terlibat ataupun semua wilayah-wilayah yang tersebar di Sabah, seperti Sarawak, seperti Brunei, seperti Singapura dan sebagainya. So negara-negara masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri ataupun mempunyai kekuatan yang tersendiri. Kita tengok negara kita sendirilah mudah. Kita tengok negara kita ataupun Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya pada masa tersebut memang kaya dengan sumber ekonomi, kaya dengan biji pelbagai bahan-bahan mentah seperti biji timah dan sebagainya, seperti emas, arang batu dan sebagainya. Ia dapat menyuntik ataupun dapat mengangkat kedudukan ekonomi kita yang lebih baik. Kita boleh menarik pelabur-pelabur luar ataupun kita boleh mengangkat penduduk-penduduk tempatan kita untuk menjadi seorang peniaga ataupun menjadi seorang mewujudkan perdagangan yang lebih baik di antara Sabah, Sarawak dan sebagainya. Begitu juga dengan Singapura kita tengok, memang kelebihan kalau di Singapura ni cerita tentang ataupun bab berkenaan dengan perdagangan ataupun pelabuhan.
Kalau kita sebut tentang pelabuhan di Singapura ni juga dianggap sebagai satu pelabuhan yang paling sibuk ataupun paling termaju. Ramai pedagang-pedagang ataupun kapal-kapal yang datang ke Singapura berehat ataupun ingin mendapatkan bantuan makanan, mereka menjalankan perdagangan di sana dan sebagainya. Kerana jalan mereka ataupun kedudukan strategik mereka yang membolehkan banyak kapal-kapal dagang ataupun kapal-kapal perdagangan singgah dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi dan juga mendapat membawa ke kemajuan di negara-negara sekitar itulah. Itu kelebihan kalau Singapura. Manakala Brunei pula kaya dengan apa? Kalau Brunei ni kaya dengan sumber minyak dia, petroleum dia dan sebagainya. Dan seterusnya dapat membantulah negara-negara lain, khususnya Sabah, Sarawak, yang masih lagi dalam keadaan mundur, dalam keadaan yang masih lagi tidak maju dan sebagainya. Dan saling membantu kepada semua negara-negara yang terbentuknya Malaysia nanti. Kelaklah. So itu anggapan kita ataupun tujuan kita mengapa kita berkongsi. Bukanlah kita nak mengutip ataupun kita nak menguasai sesebuah negara ataupun untuk mengambil kesempatan terhadap Brunei, terhadap Sabah Sarawak dan sebagainya, terhadap Singapura dan sebagainya. Tetapi ia adalah salah satu perkara yang kita nak buat ataupun kita nak mewujudkan satu kerjasama ataupun pembentukan negara yang saling bergantung di antara satu sama lain. Bukanlah kita nak mengutip ataupun kita nak menguasai ataupun untuk menjajah dengan cara yang lain, tidak. Ini adalah tanggapan-tanggapan yang salah ataupun satu perkara yang sering dimomok-momokkan oleh negara-negara tertentu. Dia menganggap adalah pembentukan Malaysia ini ada satu tujuan untuk dalam bentuk menjajah, untuk menguasai negara-negara lain ataupun untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Tidak. Ia adalah satu perkara yang kita nak ataupun kita lakukan untuk mewujudkan kerjasama, membantu negara-negara lain, saling top up sana, top up sini dan sebagainya, untuk membangunkan dan juga sudah dapat menjadi sebuah negara yang lebih baik sebelum inilah. Khususnya di Sabah Sarawak kita bantu ataupun kita hulurkan bantuan dari segi peruntukan dan sebagainya. Okey, itu faktor yang ketiga. Manakala faktor yang keempat, mengapa terbentuknya Malaysia ataupun mengapa kita membentuk Malaysia adalah untuk membela masyarakat Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan antara perkara yang penting juga ataupun untuk menjadikan orang Sabah Sarawak ini setanding dengan negara-negara lain ataupun wilayah-wilayah lain seperti di Singapura, mungkin di Brunei dan sebagainya. Sebab nasib penduduk di wilayah ini tidak sama dengan nasib penduduk di Semenanjung. Di Tanah Melayu terutamanya golongan Bumi Putera, kebanyakan jawatan dan juga kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dipegang oleh bangsa-bangsa asing. Kita boleh tengok kegiatan-kegiatan ataupun jawatan-jawatan penting di Sabah dan juga Sarawak. Banyak kawasan-kawasan ataupun banyak bab-bab ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi masih lagi dikuasai oleh penduduk-penduduk asing ataupun bangsa-bangsa asing. Dia tidak tidak masih lagi tidak masih lagi percaya kepada kekuatan ataupun yang ada pada orang tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dan kita boleh tengok juga di Sabah ini sebahagian besar penduduk mereka terlibat dalam sektor pertanian dan penggunaan tanah untuk sistem penanaman tetap hanya pada kadar 3% sahaja. Itu yang membolehkan ataupun yang menyebabkan kita perlu bangunkan ataupun bagi membelalah masyarakat Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya kita dapat memberikan layanan cukup istimewa lah kepada orang Sabah dan juga orang Sarawak ini sendiri. Sebab dalam pembentukan Malaysia nanti ataupun dalam perkara-perkara yang kita telah masukkan dalam undang-undang ataupun dalam perlembagaan bahawa kita memberikan hak keistimewaan kepada Sabah dan Sarawak sama seperti orang Melayu di Semenanjung. Dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, kan? Dari segi apa lagi? Dari segi perkhidmatan awam dan sebagainya, kita memberikan hak istimewa yang sama ataupun layanan yang istimewa kepada semua penduduk, khususnya kepada Bumi Putera lah, bukanlah kepada orang luar tapi kepada Bumi Putera seperti Melayu, seperti Dayak, Kadazan dan sebagainya. Orang-orang tersebut ataupun kaum-kaum tersebut adalah dikategorikan sebagai Bumi Putera ataupun lahir di tanah Melayu ataupun lahir di Sabah dan juga di Sarawak yang memang menetap asalnya di kawasan-kawasan tersebut. Okey. Sang kedudukan ini terjamin. Bukan kita buat sesuka hati ataupun kita sesuka nak nak meletakkan ataupun saja nak apa orang kata
mencuri hati mereka, tidak. Tapi ini adalah satu hak yang sewajarnya kita berikan kepada orang Sabah dan juga orang Sarawak lah. Dan yang terakhir sekali dalam pembentukan Malaysia ini ataupun faktor-faktor yang menyumbang terbentuknya Malaysia ini adalah kerana untuk menjaga hak kepentingan dan juga hak menjaga kepentingan dan juga hak kaum bumi putera di Sabah lah. So penggabungan Melayu Mitra ini akan menjadikan kuasa majoriti kita lebih besar, lebih baik berbanding dengan orang bukan Melayu lah. Itu yang paling penting sekali. Kita takut juga ataupun kita risau jugalah pandangan Tunku Abdul Rahman ini kita nak menggabungkan Sabah, menggabungkan Sarawak. Tapi dari segi kapasiti kita ataupun dari segi komposisi kita bagaimana? Orang Melayu bagaimana? Penduduk Mitra tu bagaimana dan sebagainya. So kita kena pastikan bahawa orang Mitra kita ataupun orang Melayu kita ni mendapat hak yang sewajarnya ataupun mendapat kuasa majoriti yang lebih besar berbanding orang bukan Melayu. Kan? So apa gunanya ataupun tak gunanya kalau kita bergabung tetapi orang bukan Melayu yang menguasai kita, tidak. Yang kita nak jaga juga ataupun kita nak tengok juga adalah untuk memastikan orang Mitra kita, orang Melayu kita ni menjadi majoriti ataupun kuasa yang besar dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya, dapat menentukan siapa Perdana Menteri, yang dapat menentukan ahli-ahli politik kita. Takut nanti orang bukan Melayu mengambil pula kesempatan ke atas kita kerana kita kurang dari segi penduduk dan sebagainya lah. So tak nak kita kena gabungkan semua sekali, termasuklah Sarawak, termasuklah Sabah, termasuklah Brunei, untuk menjadikan ia lebih mantap ataupun lebih tersusun lagi lah. Kita tengok dari segi kapasiti contohnya, kan? Kalau contohlah saya bagi satu andaian yang telah diberikan oleh Tunku Abdul Rahman ataupun yang telah diberikan oleh kajian-kajiannya bahawa kalau kita Tanah Melayu ini hanya bercantum dengan Singapura saja, bilangan masyarakat Cina akan menjadi lebih 43.5% berbanding orang Melayu sahaja, menjadi 43% sahaja. Itu yang menjadi satu masalah ataupun kebimbangan kita lah kalau kita biarkan ataupun kita jadikan orang Cina ataupun orang bukan Melayu itu lebih besar daripada kita. Hanya Melayu hanya 43% berbanding dengan Cina 43.5%. Tetapi kalau kita ambil kira semua orang, termasuklah di Sabah juga di Sarawak, bercampur dengan orang-orang ini, termasuklah Kadazan, termasuklah Bugis, termasuklah orang Iban dan sebagainya, maka orang Melayu dan Bumitra itu akan lebih besar daripada orang Cina, iaitu 46.3% berbanding dengan orang Cina 42.4%. Dengan kedudukan itu, kedudukan orang Melayu, kedudukan Bumiputera tidak akan terancam. Kemasukan Sabah dan Sarawak akan membolehkan kumpulan Melayu dan Bumiputera kekal sebagai kumpulan yang paling besar. Itu yang kita inginkan ataupun yang kita nakkan supaya tidak berlakunya ketidakkeseimbangan itu. Kalau mana boleh negara kita dikuasai oleh negara ataupun orang bukan Melayu. Macam mana raja kita nak berfungsi, macam mana pemimpin kita nak diangkat, sebab kita mengamalkan satu sistem demokrasi pilihan raya. Semula sistem undian. So kita tak nak untuk memastikan orang Mitra, kedudukan kita dijaga, kedudukan kita diberikan hak yang sewajarnya. Maka kita kena gabungkan Sabah, kita kena gabungkan Sarawak, kita kena gabungkan Brunei dan juga Singapura lah. Itu antara faktor-faktor ataupun 5 faktor utama ataupun sebab mengapa terbentuknya Malaysia. Salah satunya yang saya sebut tadi adalah mengelakkan daripada ancaman komunis ataupun untuk mengekang pergerakan komunis. Yang kedua, untuk mempercepatkan ataupun untuk memudahkan kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak, dan akhirnya juga kepada Brunei dan Singapura. Dan juga yang ketiga adalah untuk berkongsi ekonomi kita ataupun faedah kita dari segi ekonomi secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah membela masyarakat Bumiputera, dan akhir sekali adalah untuk menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Okey, walau bagaimanapun, kita bercakap secara bersemangat, kan, berkobar-kobar kita nak gabungkan dan sebagainya, ada juga negara-negara atau ada juga wilayah-wilayah tertentu yang tak menyokong kita. Contohnya kita tengok Indonesia dan juga Filipina, antara dua negara yang cukup lantang lah. Kalau kita tanya, kita tengok sekitar tahun 1960-an, semasa Tunku Rahman dah wawarkan ataupun mencadangkan penubuhan Malaysia ni, kita boleh tengok Indonesia dan Filipina pun dah menuntut ataupun mereka menolak sekeras-kerasnya lah penubuhan Malaysia ini sendiri. Tetapi macam negara Brunei, macam negara Singapura dan sebagainya, sebuah negara yang kita cadangkan untuk menyertai Malaysia, mereka menyokong.
ataupun mereka juga ingin menyertai bersama-sama dengan Malaysia lah. Kalau tengok Brunei contohnya, pemimpin mereka Sultan Omar Ali Saifuddin turut menyokong, tetapi apa yang mereka nak adalah mereka nak merdeka dahulu ataupun mereka nak bebas dulu sebelum kita ataupun sebelum mereka menyertai Malaysia lah. Okey. Namun cadangan daripada Sultan Omar Ali ini ataupun mereka telah apa orang kata nak masuk dalam Malaysia, tetapi mendapat tentangan daripada seorang pemimpin di Brunei, iaitu pemimpin yang bernama A.M. Azhari, satu ketua parti Brunei, Parti Rakyat Brunei lah, A.M. Azhari ini. Dia mengatakan ini adalah satu bentuk ataupun salah satu perkara yang boleh menyebabkan Brunei terpinggir, akan menyebabkan Brunei tidak mendapat hak yang sewajarnya, yang dianggap sebagai satu bentuk penjajahan baru. Bahkan dia kata Brunei perlu bergabung dengan negara-negara lain. Tak semestinya dengan Tanah Melayu, tak semestinya dengan Singapura dan sebagainya. Kan? Itu yang telah diwawarkan ataupun yang diberi tentangan hebat oleh A.M. Azhari inilah. Namun pada tahun 1962 ataupun pada pada Julai 1962, satu persidangan Majlis Undangan Brunei telah menyatakan ataupun menyatakan persetujuan mereka terhadap pembentukan Malaysia. Tapi akhirnya mereka menolak pada saat-saat akhir ataupun pada penghujung lah perundingan kita. Walaupun kita dah berunding dengan Brunei, kita dah memberikan syarat-syarat dia, tapi kita telah memberikan penerangan yang lebih jelas, kan? Masing-masing memberikan tawaran yang baguslah. Akhirnya mereka menolak ataupun mereka tidak menyertai Malaysia lah, kerana isu-isu tertentu. Salah satu isu yang cukup yang mereka tidak senangi adalah kerana isu berkenaan dengan YDPA ataupun yang di Pertuan Agong ataupun jawatan yang di Pertuan Agong inilah. Kenapa mereka tak nak? Ada sebab dia, ataupun kerana mereka merasakan dia tak nak bergilir secara bergilir-gilir, kan? Ataupun mereka perlu bergilir dengan semua negeri-negeri di Tanah Melayu lah. So negeri-negeri lain pun ikutkan dari segi syarat, peraturan dan sebagainya. Setiap negeri akan ada tempoh-tempoh dia ataupun akan digilir-gilirkan mengikut negeri-negeri selama 5 tahun sekali. Tapi Brunei merasakan dia tak nak macam tu, ataupun dia merasakan dia perlukan, dia nak jadi YDPA seorang-seorang. Dia nak jadi raja, tak mau bergilir dengan orang lain lah. Itu yang diberikan lah. Okey, itu yang menyebabkan Brunei menolak. Dan akhirnya itu di Brunei. Di Singapura, Singapura memang sokong lah. Dari segi ni memang pada awalnya memang mereka sokong, mereka berusaha sebab mereka merasakan mendapat ancaman cukup besar daripada komunis dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka keluar daripada Malaysia pada tahun 1965 lah. Kerana isu-isu tentu, khususnya isu-isu yang berkenaan dengan perkauman ataupun isu-isu berkenaan dengan ekonomi dan sebagainya. Hanya bertahan selama 2 tahun sahaja, daripada 1963 sehingga tahun 1965. Manakala Indonesia, pimpinan ataupun pemimpin mereka yang dikenali dengan nama Sukarno, mereka menolak. Mereka telah melancarkan satu dasar konfrontasi terhadap Malaysia, iaitu kempen Ganyang Malaysia. So dilancarkan kempen ini untuk menentang penubuhan Malaysia, dianggap sebagai bentuk penjajahan baru dan sebagainya. Tetapi tindakan ataupun dasar-dasar konfrontasi ini melalui proses ataupun kempen Ganyang Malaysia ini telah berjaya digulingkan ataupun berjaya dipatahkan oleh Presiden yang baru ataupun Jeneral Suharto pada tahun 1965 lah. Itu yang menyebabkan Indonesia akhirnya jatuh ataupun menyokong juga pada akhirnya selepas seorang Menteri Luar Indonesia pada masa tersebut, iaitu Adam Malik, telah menandatangani satu perjanjian damai di antara tokoh-tokoh di Malaysia dan juga mengakhiri konfrontasi yang tercetus selama hampir 3 tahun setengah lah. Bab kita kalau bab Indonesia dengan Malaysia ni sering bergaduh ataupun sering tak bermasa muka lah. Khususnya dari segi bab-bab tertentu, mereka klaim situ, mereka klaim sini dan sebagainya, itu hak mereka dan sebagainya. Mereka cukup anti lah berkenaan dengan perkara-perkara berikut. Okey. Dan yang keempat adalah Filipina. So Filipina juga antara negara yang cukup menolak ataupun mereka merasakan pembentukan Malaysia ini perlu dibantah kerana mereka menuntut hak mereka. Kononnya Sabah itu adalah hak mereka di bawah Kesultanan Melayu, Kesultanan Sulu.
Mereka mendakwa itu adalah di bawah Kesultanan Sulu. Yang mana Kesultanan Sulu berada di bawah jajahan mereka dan sebagainya lah. Tetapi tindakan-tindakan ataupun tuntutan yang telah dibuat oleh Filipina itu tidak dilayan oleh pihak British, dan gagallah untuk ini untuk diambil oleh pihak Filipina lah. Sabah dengan secara rasmi mengatakan bahawa mereka rela menyertai pembentukan Malaysia. Bahkan mereka telah membuat satu kecaman yang cukup terbuka terhadap penubuhan Malaysia di salah satu kongres di Filipina lah, iaitu pada 28 Januari 1963. Namun akibat daripada tindakan kita, Sabah menyertai Malaysia dan sebagainya, menyebabkan hubungan kita, diplomatik kita dengan Filipina sedikit terjejas. Itu yang menyebabkan kita rasa tak apa nak best jugalah penubuhan Malaysia ni. Banyak tentangan ataupun mendapat hubungan kita dengan beberapa negara itu merosot, khususnya dengan Filipina dan juga Indonesia. Tapi akhirnya kita merupakan satu jawatan kuasa antara jawatan kuasa di antara Malaysia dengan Filipina dengan Indonesia untuk membentuk ataupun untuk menimbulkan persefahaman ataupun untuk mencari jalan damai lah, untuk memastikan Malaysia ini tubuh dengan cara yang baik dan boleh diterima oleh negara-negara lain, termasuklah Indonesia dan juga Filipina. Okey, kita tengok seterusnya step yang kedua, ataupun apakah step yang kedua yang kita lakukan ataupun apa yang kita buat adalah dengan mengadakan langkah-langkah seterusnya. So ataupun kita mengadakan proses-proses jawatan kuasa tertentu untuk membentuk Malaysia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tertib dan sebagainya, dengan cara yang lancar dan sebagainya. So apa yang kita telah cadangkan ataupun yang kita telah buat adalah dengan cara membentuk satu jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ataupun JPPM ini. Dan yang kedua, kita telah buat satu Suruhanjaya Qabot, dan seterusnya kita mengadakan jawatan kuasa antara kerajaan. Ini antara langkah-langkah awal kita untuk mendapat ataupun untuk mengutip maklumat, dan juga kita untuk menerangkan kepada pihak-pihak tertentu, khususnya di Sabah, di Sarawak dan sebagainya, supaya mereka memahami apa yang kita nak ataupun apa yang kita hasratkan di dalam jawatan kuasa inilah. So antara langkah yang pertama kita lakukan dalam membentuk Malaysia ini adalah dengan mengadakan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ataupun JPPM, yang mana telah dipengerusikan ataupun salah seorang pengerusinya ataupun dipengerusi oleh Donald Stephen. So apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang konsep Malaysia kepada orang ramai, khususnya kepada orang Sabah, orang Sarawak dan juga orang Brunei, orang Singapura dan sebagainya, supaya mereka tahu apakah matlamat utama, apakah kelebihan yang kita perolehi kalau kita membentuk Malaysia inilah. Dan mereka telah mendapat kata sepakat, mereka telah berjumpa, telah pergi ke daerah-daerah tertentu dan sebagainya, dan telah mengadakan beberapa perjumpaan, contohnya di Kota Kinabalu, iaitu Chesterton hari inilah, dan itu Kuching, Kuala Lumpur, di Singapura, untuk menerangkan apakah perkara-perkara ataupun perbincangan-perbincangan supaya kita dapat membuat langkah-langkah seterusnya lah. Dan yang kedua adalah mengadakan Suruhanjaya Qabot yang telah dipengerusikan oleh Lord Qabot, dibantu oleh Anthony Abel, David Watterson, Datuk Wong Pini dan juga Tan Sri Ghazali Syafi'i, yang mana tujuan Suruhanjaya Qabot ini adalah untuk menyiasat ataupun untuk mendapatkan pandangan ataupun memorandum daripada seluruh masyarakat Sabah dan juga Sarawak lah. So ini salah satu cara kita untuk mengetahui apakah isi hati penduduk orang Sabah dan Sarawak ataupun pandangan orang Sabah dan juga Sarawak khususnya, adakah mereka menerima untuk menyertai Malaysia, ataupun apakah syarat-syarat yang mereka perlukan, ataupun apakah pandangan-pandangan daripada seluruh, termasuklah daripada semua orang, individu, daripada lembaga bandaran, daripada ketua-ketua kaum dan sebagainya, daripada parti-parti politik, daripada persatuan-persatuan, daripada pemimpin-pemimpin agama, daripada dewan-dewan perniagaan dan sebagainya, dewan-dewan perdagangan dan sebagainya. So kita ambil hal semua ataupun kita ambil kutip semua pandangan-pandangan daripada semua orang, khususnya di Sabah dan juga Sarawak ini, apakah pandangan mereka terhadap penubuhan Malaysia. Dan akhirnya hasil yang kita siasat, hasil daripada kajian kita yang kita lakukan, mengatakan bahawa lebih kurang 80% penduduk di Sabah dan Sarawak menyokong dan juga bersetuju untuk menyertai
Malaysia lah. Itu yang kita telah lakukan. Yang mana kita telah mulakan hampir daripada 2 bulan. Suruhanjaya Kobot ini ditubuhkan ataupun bermula pada tahun 19 Februari 1962 sampailah ke tahun ataupun ke April 1962. Itu yang kita nak ataupun yang kita telah lakukan untuk mendapat pandangan ni lah. Bahkan Suruhanjaya Kobot ni sendiri mempelawa dan juga menerima pelbagai surat ataupun memorandum daripada seluruh daripada orang Sabah dan juga orang Sarawak itu sendirilah. Okey. Okey. Selesai. Maknanya dalam bab Suruhanjaya Kobot ni memang kena setuju. Tak adalah persoalan ataupun penafian bahawa mereka tak suka yang telah dibuat oleh orang Filipina dan sebagainya. Pandangan orang Sabah Sarawak itu sendiri mereka menyokong ataupun mereka suka nak menyertai Malaysia lah. Dan akhir yang seterusnya, yang ketiga adalah kita mengadakan ataupun kita telah membuat satu lagi jawatankuasa selepas Suruhanjaya Kobot, iaitu mengadakan jawatankuasa yang dikenali dengan nama Jawatankuasa Antara Kerajaan ataupun JAK inilah yang telah dipengerusikan oleh Lord Losdon bersama dengan Tun Abdul Razak. Iaitu tujuan jawatankuasa antara kerajaan ini adalah untuk membentuk perlembagaan atas permintaan Sabah dan juga Sarawak berdasarkan memorandum yang diterima daripada parti-parti politik di seluruh Sabah dan Sarawak lah. Hasil daripada pandangan dan juga memorandum daripada parti-parti politik, dan akhirnya kita masukkanlah perkara-perkara penting di dalam perlembagaan itu sendiri. Salah satunya berkenaan dengan agama persekutuan, iaitu agama Islam itu tetap agama persekutuan, bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi, kawalan imigresen di Sabah dan Sarawak diberikan kepada negeri, manakala sistem pendidikan juga kita berikan kepada negeri Sabah Sarawak. Perwakilan di Sabah Sarawak pun kita tetapkan bahawa di Sabah lebih kurang 24 perwakilan di Parlimen, di Sarawak lebih kurang 16 Parlimen, dan juga di Singapura lebih kurang 15 di Singapura lah. Itu antara langkah-langkah awal daripada permulaan kita terangkan kepada penduduk di Sabah dan Sarawak, dan akhirnya kita kutip, kita turun ke Padang, pergi ke seluruh pelosok negeri Sabah dan Sarawak daripada ni untuk meminta pandangan ataupun mengutip pandangan-pandangan daripada orang Sabah dan Sarawak, dan akhirnya kita terus kepada jawatankuasa, kita ambil daripada, kita masukkan di dalam perlembagaan. Dan juga langkah-langkah seterusnya adalah kita mengadakan referendum dalam Singapura. Kalau di Sabah kita ambil Suruhanjaya Kobot sebagai pandangan ataupun kita mengutip pandangan orang Sabah. Tapi kalau di Singapura, kita mengadakan satu referendum Singapura ataupun referendum ni juga dianggap sebagai pungutan suara. Pungutan suara penduduk di Singapura. Yang mana kita berikan 3 pilihan kepada mereka. Pilihan A iaitu bergabung dengan syarat melalui kertas putih yang telah mendapat undian lebih kurang 397,626 undi. Manakala pilihan B, bergabung tanpa syarat, kedudukan Singapura sama seperti negeri Melayu, mendapat lebih kurang 9,442 undi. Dan pilihan C, bergabung dengan syarat seperti wilayah Borneo, lebih kurang 144,077 undi. Dan 71 menyokong, yang mana A, pilihan A lah yang mendapat sokongan yang paling ramai sekali, iaitu bergabung dengan syarat melalui kertas putih. So bergabung dengan syarat lah, apa perkara-perkara yang perlu ada di dalam kemasukan Singapura ke dalam Malaysia itu sendirilah. Okey. Manakala Brunei pula mengadakan ataupun telah menuntut beberapa perkara. Salah satu, mereka menuntut 10 parlimen kursi yang boleh diterima. Tuntutan yang kedua, dia kata dia nak menguasai semua hasil minyak mereka. Mereka menolak autonomi keuangan, juga menolak kekal semua peleburan, boleh diterima. Kadar percakapan yang rendah boleh diterima. Meneruskan program pendidikan boleh diterima. Tujuan ataupun tuntut keselamatan Brunei diterima. Tetapi kekanan Sultan Brunei itu kurang diterima, ditolak oleh pihak Brunei lah. Ini antara faktor utama mengapa Brunei menolak menyertai Malaysia pada saat-saat akhir ataupun pada akhirnya lah. Itu kerana salah satu kerana kekanan Sultan Brunei itu sendiri dinafikan ataupun mungkin tidak dapat diterima lah oleh orang Brunei ataupun Sultan Brunei itu sendiri. Okey,
Dan akhirnya selepas kita melalui pelbagai cabaran, proses-proses dalam membentuk Malaysia menuju jawatan kuasa itu daripada referendum dan sebagainya, dan akhirnya maknanya semua negara ataupun semua wilayah yang telah bersetuju itu telah mengadakan satu perjanjian di antara mereka lah, yang mana perjanjian Malaysia ini telah diadakan ataupun telah ditandatangani di Marlborough House, London, iaitu pada 8 Julai 1963. So pengisytiharan secara rasmi telah dilakukan pada 16 September 1963 secara serentak di Kuala Lumpur, di Singapura, di Sarawak dan juga di Jesselton ataupun sekarang dikenali dengan nama Kota Kinabalu, Sabah. Dan walaupun kita dah berjaya mendapat berita gembira yang diisytiharkan di seluruh Malaysia, seluruh di Singapura dan sebagainya, tetapi berlaku sedikit berita buruk khususnya pada tahun 1965 selepas 2 tahun kita mendapat ataupun menubuhkan Malaysia, iaitu akibat daripada beberapa isu, contohnya isu-isu perkauman, perjuangan persamaan hak, kempen Malaysia untuk orang Malaysia. Ogos 1965 Singapura telah dikeluarkan daripada Malaysia lah. Sayang sekali lah, walaupun kita tengok hanya Sabah, hanya Sarawak, hanya Tanah Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu yang masih lagi kekal bersama-sama dalam Malaysia. Tetapi malangnya pada tahun 1965 Singapura telah dikeluarkan daripada Malaysia. Kita yang keluarkan ataupun kita yang keluarkan daripada mereka, bukanlah mereka secara sukarela nak keluar daripada Malaysia, tetapi kerana isu-isu bab perkauman, kempen Malaysia untuk orang Malaysia, kempen untuk perjuangan persamaan hak dari segi itu memang sukar diterima khususnya daripada orang kita sendirilah, orang Melayu dan juga orang tempatan di tanah Melaya ni lah. Isu-isu itu yang telah membangkitkan ataupun telah menyebabkan berlakunya sedikit pergolakan di antara Singapura dan juga Malaysia lah. Dan akhirnya tindakan yang kita lakukan dengan mengeluarkan daripada Singapura untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang lebih buruk, lebih tragis dan sebagainya. Dan dengan rela hati Singapura telah keluar daripada Malaysia lah dan menerima keputusan tersebut. Okey, kita tengok topik yang satu lagi berkenaan dengan masih lagi dalam bab yang keempat, tapi hari ini kita tengok kepada Perlembagaan Malaysia. Apakah yang dikenali dengan nama Perlembagaan Malaysia ini sendiri? Ramai yang tahu tentang Perlembagaan Malaysia, ya tak? Ataupun pernah dengar Perlembagaan Malaysia, atau khususnya dalam rukun negara kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Yang kelima kesopanan dan juga kesusilaan. Ini antara faktor-faktor ataupun yang menjadi atau perkara penting sebagai pelajar yang kita kena tahu berkenaan dengan perlembagaan ataupun berkenaan dengan undang-undang. Kalau kita sebut tentang perlembagaan ini, kita tak boleh larilah dengan undang-undang Malaysia ataupun yang menjadi teras kepada pentadbiran dan juga yang menjadi tiang kepada pemerintahan bagi sesebuah negara. Kalau kita tengok negara-negara ataupun mana-mana negara sekalipun, mereka mempunyai satu tiang ataupun satu undang-undang yang menjadi teras kepada bagaimana kita nak memerintah, kan? Bagaimana kita nak menentukan sistem kerajaan kita dan juga bagaimana kita sebagai warga negara ataupun bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat di sesebuah negara. Begitu jugalah dalam Malaysia kita, yang mana Malaysia ni mempunyai satu perlembagaan khusus untuk menentukan ataupun yang menjadi teras kepada undang-undang kita, yang dianggap sebagai satu undang-undang tertinggi ataupun menjadi satu kumpulan undang-undang yang menjadi dasar kepada kita. Seorang Perdana Menteri sekalipun, seorang raja sekalipun, seorang yang di-Pertuan Agong sekalipun, mesti mengikut ataupun mesti membuat kerja mereka ataupun tindakan kita berdasarkan apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan. So dalam perlembagaan ini, untuk makluman awak, kita ada lebih kurang 183 perkara yang ada di dalam perlembagaan dan mempunyai 15 bahagian ataupun sub-sub dia. Antara perkara yang penting dalam ni, contohnya dari segi pilihan raya, dari segi hak keistimewaan orang Melayu itu sendiri, berkenaan dengan kebebasan hak asasi, berkenaan dengan agama kita, persatuan kita, dari segi bahasa kita dan sebagainya. So semua termaktub di dalam perlembagaan yang perlu diikuti ataupun yang perlu diikuti oleh semua penduduk di negara kita.
Okey, so di sini apa yang saya nak tekankan ataupun apa yang kita nak ceritakan dalam bab ataupun dalam topik perlembagaan ini adalah berkenaan dengan beberapa perkara ataupun unsur-unsur trust ataupun unsur-unsur tradisi ataupun unsur-unsur yang dikekalkan daripada sejak pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka sampailah ke hari ini yang menjadi trust kepada khususnya kepada penduduk-penduduk orang Melayu kita dan juga Bumi Putra. So antara perkara-perkara trust ataupun perkara-perkara tradisi yang menjadi perkara penting dalam perlembagaan ini adalah khususnya berkenaan dengan institusi beraja. Begitu juga dengan berkenaan dengan agama Islam, berkenaan dengan bahasa Melayu, berkenaan dengan hak istimewa orang Melayu dan juga bumi putera. Ini antara perkara-perkara yang penting ataupun yang menjadi trust kepada perlembagaan kita lah. So ini merupakan perkara-perkara yang tak boleh ditolak, tak boleh dinafikan, perlu diterima oleh semua orang, oleh bukan Melayu, walaupun kita nampak berkenaan dengan agama Islam, berkenaan dengan bahasa Melayu ini satu perkara yang perkara asasi kita atau perkara hak kita khususnya kepada orang-orang Melayu kita. Contohnya dari sudut ataupun perkara yang pertama dari segi institusi beraja ini, dianggap sebagai satu simbol ataupun sebagai lambang kita sebagai orang Melayu ni ataupun sebagai lambang kejituan kita, survival kita orang Melayu ni lah, tak boleh lepas ataupun satu perkara yang kita kena kekalkan sampai bila-bila. Daripada dulu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sampailah Kesultanan Melaka itu lenyap dan sebagainya, disambung pula oleh negeri-negeri ataupun negeri-negeri Melayu lain di Perak, di Kelantan sebagai masih lagi ada raja dan sebagainya. Dia menjadi lambang kita ataupun untuk mengangkat kita, tak setia kita kepada rakyat, kepada raja dan negara. Dan yang paling penting sekali adalah ia satu lambang kita untuk memupuk persefahaman kita ataupun untuk mewujudkan perpaduan yang lebih erat di antara kita-kita semua ni lah. So unsur tradisi ini adalah satu perkara yang tak boleh dimain-main lah, atau satu perkara yang penting di dalam memantapkan dan juga memastikan peradaban kita utuh, kan, kuat, khususnya di kalangan rakyat-rakyat Malaysia yang berbilang bangsa inilah. So unsur-unsur tradisi hendaklah dinilai, perlu difahami dengan baik bagi memastikan tidak timbulnya perselisihan faham di antara rakyat-rakyat kita. Mungkin ada rakyat kita yang tak berapa nak faham tentang unsur-unsur tradisi ni ataupun perkara-perkara ini, dikatakan bahawa Melayu ni kan untuk mementingkan diri, sifat perkaumannya ataupun untuk menjaga hak kita dan sebagainya. Ya, memang kita nak menjaga hak kita sebab ini adalah negara kita, kan? Negara asal kita, penduduk asal kita ada orang Melayu, raja-raja kita yang lahir daripada sini dan sebagainya. So itu kita pentingnya. Sebab perkara-perkara ini wujud daripada empat perkara ini adalah daripada kontrak sosial ataupun dari segi perbincangan bersama-sama dengan semua penduduk ataupun semua kaum di Malaysia. Hasilnya kita telah masukkan empat perkara ini dalam perlembagaan kita lah. Okay. Alright. Dari segi agama Islam pula. Perkara tiga. Kalau kita sebut tentang perkara tiga dalam perlembagaan ini, adalah satu perkara berkenaan dengan agama Islam kita, iaitu agama Islam ini bukan agama persekutuan ataupun agama rasmi. Walau bagaimanapun kita boleh tengok agama lain tetap diteruskan, diamalkan di negara kita ini, kan? Tak adalah kita sampai nak menyekat, kita melarang daripada agama lain untuk mengamalkan agama mereka, tidak ada. Bahkan kita tengok pusat-pusat ibadat mereka, kan, kuil-kuil mereka dan sebagainya ataupun apa sajalah dengan mereka, kita benarkan asalkan dia tidak menyalahi undang-undang ataupun peraturan-peraturan sedia ada berdasarkan negeri ataupun berdasarkan perlembagaan kita lah. Seseorang itu hak-hak untuk mengembangkan agama boleh dikawal ataupun boleh disekat oleh undang-undang negeri ataupun undang-undang persekutuan bagi kes wilayah persekutuan, jika pengembangan itu dibuat di kalangan mereka yang telah menganut agama Islam. Maknanya agama bukan Islam ni macam Kristian ke apa dan sebagainya, dia tak boleh menyebarluaskan kepada agama kita ataupun kepada penduduk-penduduk kita berdasarkan perkara 11/4, yang mana perkara ini diberikan perhatian supaya masyarakat lain tidak berasa diketepikan, ditindas dalam soal agama dan seterusnya, akan dapat mewujudkan persefahaman dan juga permufakatan ke arah perpaduan di kalangan
pelbagai kaum di Malaysia lah. Itu antara perkara-perkara yang kita tekankan di sini. Kita nak terangkan ataupun kita nak ceritakan kepada orang lain. Bahkan kita tengok pembelaan untuk agama bukan Islam sendiri pun terbela berbanding dengan negara-negara lain. Kalau di Singapura, di negara-negara lain ataupun di Myanmar, di Thailand dan sebagainya tidak mendapat hak yang sewajarnya. Tapi kalau di Malaysia ni, walaupun kita isytiharkan Islam itu sebagai agama rasmi, tapi banyak perkara-perkara ataupun hak-hak mereka terbela, kan, nak dapatkan kemudahan cuti umum berkenaan dengan perayaan mereka, keagamaan dan sebagainya, kita benarkan. Bahkan kita bagi cuti pula kepada ini, kita, negara kita mengiktiraf semua orang di Malaysia lah. Okey, itu perkara yang kedua. Manakala faktor ataupun perkara yang kedua dalam unsur-unsur tradisi adalah berkenaan dengan bahasa Melayu. Perkara 152, iaitu perkara berkenaan dengan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Namun bahasa ibudan lain masih dilindungi ataupun masih lagi diguna pakai oleh kaum-kaum mereka tersendiri lah. Kan? Kita tidak melarang mereka, kita tidak menindas mereka, tak boleh pakai bahasa ibuda mereka di rumah dan sebagainya. Tetapi bab ukuran rasmi ataupun dalam urusan-urusan rasmi, kan, kalau pergi ke pejabat-pejabat kerajaan dan sebagainya, di sekolah, kan, berkisah tentang perkara-perkara rasmi, kita tak boleh ketepikan lah, ataupun kita nyatakan bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan yang digunakan dalam maksud-maksud rasmi ataupun dalam bahasa rasmi kita lah, dalam majlis-majlis kerajaan contohnya, ya tak? Ada istiadat kita dan sebagainya, di sekolah kebangsaan semua je pakai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahkan kita tak melarang lah, nak gunakan bahasa Inggeris, nak bahasa ibunda di tempat-tempat lain, okey, no problem lah, kan? Dan yang keempat adalah hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Ini adalah perkara yang paling penting juga yang perlu kamu ikuti, iaitu perkara 153 yang menjadi tanggungjawab kita, khususnya kepada YDPA. Yang mana dalam perkara 153 ini, perkara ini menjelaskan bahawa menjadi tanggungjawab yang di Pertuan Agong, kalau hari ini Sultan Abdullah atau Sultan Abdullah, untuk menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga melindungi hak kaum orang lain. Bukan saja orang Melayu, bahkan kepada orang bukan Melayu pun dilindungi juga. Itu yang ditekankan dalam perkara 153. Kalau you tengok 153, fokus kita kepada orang Melayu, menjamin hak orang Melayu, membela orang Melayu. Tapi padahal ada satu perkataan, satu perkara yang dijelaskan bahawa kita juga ataupun YDP yang di-Pertuan Agong juga melindungi hak-hak kaum lain. Tidak ditindas, tidak diseleweng lah oleh YDPA. So, yang di-Pertuan Agong ni atas nasihat kerajaan boleh memberikan peruntukan-peruntukan kepada orang Melayu. Beberapa bahagian difikirkan patut di dalam perkara-perkara berikut. Antaranya berkenaan dengan jawatan dalam perkhidmatan awam, dalam menentukan kadar perizaban, permit, lesen bagi menjalankan urusan perniagaan ataupun pekerjaan, dan juga menentukan kadar perizaban dalam bantuan beasiswa, bantuan pendidikan, kan, latihan, kemudahan asas, khususnya kepada orang Melayu lah. So, ini perkara-perkara yang telah diterima oleh semua orang ataupun yang telah ditetapkan sejak awal penubuhan negara kita sendiri. Kita nak memberikan hak yang sewajarnya kepada orang Melayu, sebab sebenarnya orang Melayu ramai yang ditindas, tidak diberikan hak yang sewajarnya oleh orang penjajah dan sebagainya. So, kita dapat kembali berkenaan dengan tanah reserve orang Melayu, tanah adat orang Melayu, bahkan kita ada juga berkenaan dengan kemasukan ke perkhidmatan regimen-regimen askar-askar Melayu lah. Ini perkara-perkara tertentu. Contohnya dalam perkara 89 menentukan tanah reserve orang Melayu. So, orang Melayu ada tanah reserve dia sendiri. Maknanya dalam bab tanah reserve orang Melayu ni, orang Melayu tak boleh, ataupun orang bukan Melayu ni tak boleh nak membeli ataupun nak mengambil hak orang Melayu. Itu yang ditekankan. Bahkan dalam perkara 90 sendiri, itu juga menyentuh berkenaan dengan pengecualian undang-undang yang ada berkenaan dengan tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka, serta undang-undang yang ada di Terengganu mengenai tanah pegangan orang Melayu dan sebagainya lah. Dan perkara 8/5F pula menjelaskan bahawa kemasukan untuk perkhidmatan regimen askar Melayu Diraja hanya diperuntukkan kepada orang Melayu saja. Namun kemasukan ke regimen tentera yang lain adalah terbuka kepada semua etnik di Malaysia dan tiada sekatan dikenakan. Seperti rupa kita punya, kita jaganya kepada orang bukan Melayu. Walaupun kita ada orang-orang tertentu, khususnya dari segi pendidikan, contohnya UiTM,
IKM sendiri yang kita belajar pada hari ni. Awak duduk sini belajar kan, daripada pagi sampai petang dan sebagainya, menjelaskan hak kita. Tapi institusi pendidikan lain tetap kita berikan kelonggaran itu kepada orang bukan Melayu. Tapi yang ini khas untuk orang Melayu saja berdasarkan perkara 153 yang telah diberikan tanggungjawab atau untuk dijamin kedudukannya oleh Yang di-Pertuan Agong, memastikan perkara-perkara ini tidak diseleweng ataupun tidak diambil mudah oleh orang-orang tertentulah. Itu yang paling penting sekali berkaitan dengan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Dan yang terakhir sekali, berkenaan dengan kebebasan asasi. Ini juga terkandung ataupun yang termaktub di dalam perlembagaan. Yang mana dalam perlembagaan kita sendiri ada hak berkenaan dengan kebebasan asasi, yang mana di negara kita ni dibahagi kepada dua. Satu, kebebasan secara mutlak. Satu lagi, kebebasan secara bersyarat. Bagaimana pula dikatakan dengan nama kebebasan mutlak itu sendiri? Kebebasan mutlak itu dianggap satu kebebasan yang tidak boleh disekat. Manakala kebebasan bersyarat ini pula adalah kebebasan yang dihadkan oleh undang-undang ataupun sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh undang-undang negara kita lah. Macam kebebasan asasi ini ataupun kebebasan yang kita ada dalam 9 perkara ini, contohnya kebebasan diri, tentang kebebasan bercakap, berhimpun dan juga menubuhkan persatuan, hak dalam pelajaran, hak harta peribadi, kebebasan beragama, kesemarataan di sisi undang-undang, larangan buat negeri, kebebasan bergerak, undang-undang jenayah dan sebagainya, kerja paksa. Itu merupakan undang-undang yang dikatakan kebebasan secara bersyarat. Nampak kebebasan, tapi ada syarat-syarat dia ataupun ada perkara-perkara yang telah digariskan dalam undang-undang kita ni lah. Kalau kita sebut tentang apa lagi dalam ni, salah satu perkara, contohnya kebebasan diri ni, maknanya seseorang itu kebebasan diri ni tidak boleh diambil nyawanya tanpa dituntut oleh undang-undang lah. Maknanya seseorang boleh diberitahu sebab dia ditangkap, ataupun seseorang boleh diberunding dengan peguamnya, dan seseorang hanya boleh tahan lebih lama melalui kuasa-kuasa yang dibenarkan oleh mahkamah. Contohlah saya bagi dalam kebebasan diri ni, contohnya awak ditangkap ataupun ditahan oleh pihak berkuasa, tanpa diberitahu, tanpa diberikan penjelasan mengapa kamu ditahan. Itu salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Dia kena beritahu ataupun kena menjelaskan kepada anda bahawa kenapa kamu ditangkap atau kamu ditahan. Mungkin sebab kamu melakukan jenayah ataupun kamu diberikan aduan dan sebagainya, dilaporkan perkara tertentu dan sebagainya. Tetapi walaupun kamu ditahan, kamu ada tempoh-tempoh tertentu. Maknanya boleh nak tahan lama dalam lock-up, di dalam polis dan sebagainya. Dia kena minta dulu dengan pihak magistrate ataupun pihak mahkamah lah. Kalau tak boleh, kalau dia tak boleh, tidak ada kuasa, ataupun tidak ada kuasa yang boleh menahan awak selama lebih lama. Itu kita kena. Dan kamu boleh melantik peguam kamu. Kalau lawyer ke apa dan sebagainya, kalau rasa ada lawyer bagai-bagai ataupun mungkin awak ni ada lawyer sendiri peribadi dan sebagainya, kamu boleh memberitahu untuk mendapat pembelaan yang sewajarnya lah. Kenapa kamu ditahan, sedangkan kamu mungkin difitnah ataupun mungkin dibuat jahat oleh orang lain dan sebagainya. Kita tidak tahulah. So kamu mungkin di pihak yang benar. So kamu ada kebiasaan awak ataupun ada hak kamu untuk mempertahankan anda dengan daripada tuduhan-tuduhan tertentu. Contohnya apa lagi? Berkenaan dengan kebebasan bercakap, berhimpun dan sebagainya. Maksudnya setiap warga negara ni bebas untuk memberikan pandangan ataupun berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan. Namun Parlimen boleh menyekat kebebasan ini demi keselamatan juga ketenteraman negara. Maknanya kalau kamu nak buat satu perhimpunan besar-besar tanpa mendapat keizinan daripada pihak berkuasa dan sebagainya, membuat sesuka hati tanpa permit daripada pihak berkuasa, itu boleh disekat ataupun boleh ditahan lah. Sebab apa-apa kebebasan juga ada had dia. Macam tadi dah saya kata bahawa kebebasan kita ni mesti ada had dia ataupun mesti bersyarat, bukanlah secara mutlak. Kalau dulu memang kita ada mutlak, kita nak bunuh orang sesuka hati tak boleh. Kita nak melanggar lampu isyarat tak boleh. Kita nak masuk mencuri kenderaan, mencuri ataupun nak buat sesuka hati pun tak boleh. So mesti ada syarat-syarat itu ataupun ada perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Itu yang paling penting sekali lah, insyaAllah. Okey? Boleh So saya rasa
berkenaan dengan kebebasan nasi ini merupakan antara perkara yang paling penting yang perlu kamu ingat. Banyak lagi lah. So kamu boleh tengok dalam nota yang saya telah berikan kepada anda di dalam team. Tengok balik yang kamu tak faham dan sebagainya. Kamu boleh menelaah lagi, insya-Allah. Okey, so saya rasa untuk kelas kita kali ini ataupun untuk video kita kali ini sampai di sini sahajalah. So kamu harap kamu boleh melihat fokus dan sebagainya, boleh memahami ya. Dan kalau tidak boleh memahami ataupun kurang faham, kamu boleh tanya kepada pengajar masing-masing. Alright, so saya dengar ini kesimpulan, saya harap kamu boleh faham tentang perjalanan kita untuk bab yang keempat ini ataupun keseluruhan tentang bab yang keempat berkenaan dengan sejarah dan juga politik, bermula daripada zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman komunis, dan akhirnya kita merdeka dan seterusnya kita menubuhkan Malaysia dan kita berjaya menubuhkan perlembagaan Malaysia. Ini merupakan satu perkara yang penting sebagai pelajar kena tahu, kena rewind balik supaya kita menjadi seorang pelajar yang bertanggungjawab ataupun prihatin kepada negara kita. Okey, dengan itu saya habiskan ataupun saya mengucapkan terima kasih kalau ada salah silap daripada perkataan saya dan sebagainya. Saya memohon maaf. Okey. Assalamualaikum.